Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimuliakan para penonton, moga-moga dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan dipelihara oleh Allah daripada bala dan khususnya wabak COVID-19 yang kita hadapi pada masa sekarang ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala angkat wabak ini secepat mungkin dan kita tak lama lagi akan menghadapi bulan Ramadan. InsyaAllah dengan berkat bulan Ramadan itu wabak COVID-19 ini Allah Ta'ala angkat dan kita dapat kembali semula seperti mana sedia kala insyaAllah. Jadi sebelum kita mulakan, insyaAllah tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat boleh sharekan video live ini supaya ramai lagi yang boleh dapat manfaat insyaAllah. Dan juga like page INHAD, Institut Kajian Hadis dan Akidah College Unity Islam Antarabangsa Selangor, supaya ramai lagi lah yang dapat berkongsi manfaat daripada program-program dan juga rancangan-rancangan yang akan kami sediakan. Dan insyaAllah pada pagi ini giliran saya lah untuk menyampaikan pengajian hadis ataupun mungkin boleh disebut daurah lah, walaupun hanya di depan laptop saja ni, tak ada di depan saya. Kalau biasa di masjid ni ramai, kat depan ramai yang duduk, tapi ini saya hanya secara maya saja. InsyaAllah tuan-tuan dan puan di sana boleh mendengar dengan jelas. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam al-ataman al-akmalan ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ya Rabbi salli ala nabiyyi musallima wa amiddana min nurihi ya nur. Ya Rabbi salli ala nabiyyi musallima waj'al lana taufiqa dauman sahiba. Yang dimuliakan tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat muslimin muslimat, para penonton yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah pada pagi ini kita akan cuba untuk mengupas hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kitab Arba'un Hadithan min Jawami' Al-Kalim, susunan Al-Imam Mulla Ali Al-Qari rahmatullah alaih yang wafat tahun 1014 Hijrah, yang mana himpunan hadis ini telah diterjemahkan oleh Al-Fadil Al-Marhum, sahabat kami Ustaz Adlan bin Abdul Aziz rahmatullah alaih. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati beliau dan memanfaatkan karya ini dengan seluasnya dan diberikan pahalanya kepada beliau. Mungkin tuan-tuan boleh download kitab Arba'un Hadithan min Jawami' Al-Kalim ini dalam bentuk PDF yang telah di-sharekan, yang mana istimewanya 40 hadis ini ianya pendek-pendek. Setiap hadis Imam Al-Qari memilih 2 perkataan sahaja. Kalau kita lihat karya-karya yang disusun oleh ulama berkaitan hadis 40 ni sangat banyak, sangat banyak. Ada yang berkait 40 hadis berkait tentang jihad, 40 hadis
berkait tentang berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun yang disusun oleh Imam An-Nawawi rahmatullah alaih, 40 hadis yang berkaitan tentang hadis-hadis yang berkisar di atasnya ajaran Islam. Ada juga hadis yang disusun 40 hadis daripada 40 syekh, 40 syekh dari yang mana 40 syekh itu daripada 40 negeri. Istimewa, dia memang dia pilih 40 negeri, dan syekh itu setiap satu negeri itu satu orang syekh, dan dikeluarkan satu hadis daripadanya. Manakala yang disusun oleh Imam Al-Qari ini 40 hadis yang pendek-pendek. Nanti tuan-tuan boleh lihat di dalam buku ini hadis-hadis yang dipilih oleh Syekh Imam Al-Qari. Dan mungkin saya tak pasti sama ada sampai 40 ataupun mungkin siri selanjutnya, ya, kita sambung, tengok bergantung kepada waktu yang terluang, dalam sekitar 30-40 minit saja untuk setiap siri ini. So nanti kalau masih lagi berbaki, kita sambung siri kedua lah, ya, insya-Allah taala. Baik tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, saya mungkin bacakan kata-kata aluan penterjemah, tapi tak semualah, ya. Saya tak baca semua sebab ada perkara yang disentuh oleh almarhum Ustaz Adlan yang saya rasa penting. Yang boleh lihat kepada kata-kata aluan penterjemah yang disebut oleh Ustaz Adlan di perenggan yang ketiga. Beliau menyebut kitab ini adalah karya seorang imam di dalam mazhab Hanafi. Imam Al-Qari ini adalah salah seorang tokoh ulama mazhab Hanafi yang masyhur di dalam dunia Islam. Dipanggil Mulla Ali Al-Qari rahimahullah, wafat 1014 Hijrah. Kalau kita tengok tarikh wafat ini, dia di awal kurun yang ke-11 Hijrah. Awal kurun ke-11 Hijrah. Bahkan ada sebahagian ulama, terutama ulama-ulama Hanafilah, yang mengangkat beliau ini sebagai tokoh mujaddid dalam kurun ke-11 Hijrah. Mulla Ali Al-Qari, dia mengumpulkan sejumlah hadis yang sedikit perkataannya tetapi mendalam dan banyak maknanya. Apa maksudnya? Sedikit perkataannya, walaupun nanti mungkin kita lihat ada sebenarnya hadis tu panjang, cuma dipotong-potong, jadi maknanya diambil yang dia fokuskan itu 2 kalimah sahaja, dan sedikit, maknanya itu sedikit perkataannya lah 2 kalimah tu, tetapi mendalam dan banyak maknanya. Ini yang disebut jawami' al-kalim. Itu maksud jawami' al-kalim. Sebab ini adalah di antara khasais, antara keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda diberikan jawami' al-kalim, sedikit perkataannya tapi mendalam dan banyak maknanya. Ini hikmah, antara hikmah-hikmah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan juga sebenarnya ungkapan yang sedikit perkataannya dan juga tetapi mengandungi makna yang dalam ini sebenarnya juga diberikan kepada alim ulama, orang-orang saleh, bahkan di kalangan orang Melayu pun mungkin ada lah, mungkin ada seperti dalam peribahasa-peribahasa yang mungkin selalu kita dengar, pendek tapi dalam maksud dia. Kalau kita kata contoh, alah bisa, tegal biasa. Dia 4 perkataan tapi mengandungi maksud yang dalam. Maknanya kalau sesuatu kerja yang kita lakukan itu kita mengalah. Maknanya cepat putus asa. Jadi bisa. Maksudnya jadi malaslah, badan jadi sakit, cepat penat. Jadi bisa. Tapi kalau tegal dan kita maknanya istiqamah, berterusan, usaha bersungguh-sungguh berterusan, kita tegal biasa.
Maknanya perkara itu nanti akan jadi biasa. Ya. Sama ada dalam tugasan pekerjaan harian ataupun dalam kita beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu maksud perkataan yang sedikit tetapi mendalam maksudnya. Ya. Jadi Imam Ali Al-Qari ini mengumpul dan menyusun hadis-hadis yang bertaraf sahih dan juga daif dalam kitab ini. Nanti mungkin akan disebut kan kenapa ada hadis daif bukan semuanya sahih. Ya. Adapun persoalan berkaitan beramal dengan hadis-hadis yang daif, hal ini telah pun dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Ya, Imam Nawawi wafat tahun 676 Hijrah. Ini dalam kurun ke-7 Hijrah lah. Ya. Penting juga kita untuk mengetahui tarikh-tarikh wafat para alim ulama ini supaya kita tahu timeline, garis masa mereka ini di mana. Siapa yang dahulu, siapa yang kemudian. Siapa yang disebut salaf, siapa yang disebut khalaf, siapa yang disebut mutaqaddimin, siapa yang disebut mutaakhirin. Ini penting untuk kita mengetahui sejarah ataupun tarikh alim ulama ini. Kata Imam Nawawi, para ulama telah sepakat ittifaq bahawa dibenarkan untuk beramal dengan hadis dhaif untuk menerangkan fadilat amalan yang tertentu. Jadi Imam Ali Al-Qari membawakan hadis dhaif itu bukan dalam bab hukum hakam, bukan dalam bab hukum ataupun akidah, tapi dalam bab fadilat amalan tertentu ataupun berkaitan dengan motivasi, targhib, menggalakkan orang untuk berbuat baik, atau tarhib, untuk memperingatkan orang daripada melakukan perkara-perkara yang buruk, yang keji, yang mungkar, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi Jawami Al-Kalim ni kita kena faham ianya adalah mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebenarnya banyak selain daripada 40 hadis yang disusun oleh Imam Al-Qari ini, ada lagi beberapa kitab lain yang juga dia menghimpunkan hadis-hadis Jawami Al-Kalim. Ini antaranya yang disusun oleh Syekh Ismail An-Nabhani. Beliau juga ada 40 hadis, himpunan 40 hadis berkait Jawami Al-Kalim. Cuma untuk menterjemahkan kitab ini merupakan satu cabaran lah, cabaran utama. Untuk menterjemahkannya adalah untuk meminimumkan perkataan dalam terjemahan agar ia kekal ringkas tetapi difahami maknanya. Ini memang satu cabaran bagi penterjemah lah. Siapa yang pernah dia melakukan proses ini, dia faham. Susahnya nak cari perkataan-perkataan daripada yang bahasa Arab itu nak tukar kepada bahasa Melayu. Kadang dah terjemah, tak sedap, tukar lagi. Kadang mengambil masa. Ini orang yang ada pengalaman, dia faham. Sedangkan Ustaz Adlan ini, dia adalah pakar dalam bahasa Arab, tapi dia masih lagi, dia kata susah untuk meminimumkan perkataan dalam terjemahan agar kekal ringkas tapi difaham maknanya. Pada beberapa hadis kami abaikan hukum tata bahasa Melayu agar terjemahan hadis tersebut tidak menjadi terlalu panjang. Baik. Kitab ini kami riwayatkan melalui bacaan di hadapan guru kami, iaitu Syekh Dr. Mustafa Abu Sulaiman An-Nadwi Hafizahullah, salah seorang tokoh hadis di Mesir yang masih hidup lagi. Dan beliau ini pernah juga datang ke Institut Kajian Hadis dahulu menyampaikan muhadarah, satu ceramah yang cukup baik, dan juga mengijazahkan kepada kami karya-karya beliau secara ijazah ammah. Jadi kalau Ustaz Adlan ini dia baca secara talaki awal akhir kitab ini di hadapan Syekh Mustafa An-Nadwi, cuma saya tak ada berpeluang lagi lah untuk bertalaki, cuma mendapat ijazah umum sahaja. Ijazah umum sahaja. Ijazah umum ni dia bolehlah dikategorikan bersambung sanad itu, tapi dari segi talaki secara hadis per hadis, satu demi satu tu dia lagi tinggi lagi, dia punya kedudukan persambungan sanad itu lagi tinggi. Bahkan beliau, Syekh Mustafa ini menyarankan agar kitab ini diedar, dibaca dan dihafal oleh penuntut ilmu, maka diterjemahkanlah
Semoga usul dan amalan kami ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik. Muqaddimah Mula Ali Al-Qari. Ini yang disusun, ditulis oleh Imam Ali Al-Qari sendiri. Beliau adalah seorang tokoh besar yang banyak mengarang kitab-kitab yang besar. Cuma kitab ini di antara kitab yang kecil lah, hanya 40 hadis sahaja dan nipis. Kata Mula Ali Al-Qari rahmatullah alaih, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ia, yakni lafaz basmalah. Maknanya Bismillahirrahmanirrahim itu adalah kunci kepada semua kitab yang mulia. Kalau tengok matan dia, miftah kulli kitabin karim. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi rahmatullah alaih, wafat 463 Hijrah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau bagaimanapun matan hadis ini dalam terjemahan ini dia tidak dinyatakan daripada siapa. Ini sebenarnya daripada Abu Ja'far Al-Baqir secara mu'dal. Mu'dal ini gugur dua orang perawi daripada sanadnya. Walau bagaimanapun ianya dimuatkan oleh Mula Ali Al-Qari di sini sebagai mukadimah kitab yang menunjukkan bahawa Bismillahirrahmanirrahim ini adalah kunci kepada semua kitab yang mulia. Sebab dari segi maknanya itu betul. Walaupun hadis ini mu'dal, gugur dua orang perawi daripada sanadnya ataupun dhaif lah. Ini juga jadi pertikaian ni. Ini dhaif ringan ke dhaif berat ini? Sebagian ulama kata ini dhaif ringan. Walaupun dua orang perawi gugur daripada sanadnya. Dan dia tidak berkait dengan hukum hakam ataupun akidah. Dia hanya sebagai muqaddimah untuk maklumat ataupun untuk galakkan supaya setiap orang memulakan dengan basmalah, bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Terutama dalam menulis, dalam penulisan lah. Disebut miftah kulli kitabin karim, kunci kepada semua kitab yang mulia. Jadi dari segi makna betul. Bahkan kita lihat Al-Quran Al-Karim, kita tengok mula-mula sekali mesti Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun ada pertikaian, Bismillah itu termasuk Fatihah ataupun tidak. Tapi kebanyakan mushaf yang dicetak hari ini, kalau kita tengok Bismillahirrahmanirrahim itu ayat dia nombor 1. Ada nombor 1. Maknanya itu ialah yang mula-mula sekali Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan makhluk daripada tiada serta mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Selawat dan salam ke atas manusia yang dikurniakan Jawami' al-Kalim. Manusia yang dikurniakan Jawami' al-Kalim, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sumber pelbagai hikmah. Ini baginda, sifat-sifat, ciri-ciri yang ada pada baginda. Sumber pelbagai hikmah. Dan juga selawat dan salam seluruh keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya yang merupakan sebaik-baik manusia. Khairun nas, khairul qurun. Seperti mana dalam hadis disebutkan para sahabat baginda, ahli keluarganya dan apa yang hidup dalam kurun yang terbaik itu, khairul qurun itu, sebaik kurun itu, ilah qarni, kurunku, summal lazina yalunahum, thummal lazina yalunahum. Kemudian orang-orang yang mengikuti mereka dan kemudian orang-orang yang mengikuti mereka. Khairul qurun qarni, thummal lazina yalunahum, thummal lazina yalunahum. Mereka ini adalah yang merupakan sebaik-baik manusia. Adapun kitab ini adalah 40 hadis yang sedikit perkataannya dan banyak maknanya. Ia diambil daripada mutiara kata penghulu sekalian manusia. Sayyid, penghulu sekalian manusia ini, Sayyid An-Nasi Ajma'in.
Penghulu. Sebab Rasulullah SAW ini ialah penghulu sekalian manusia. Maka dia adalah Sayyiduna, penghulu kita. Dikutip dari lautan athar dan khabar yang masyhur. Jadi ini menunjukkan bahawa semua yang dimuatkan oleh Imam Al-Qari dalam kitab ini adalah yang masyhur. Walaupun mungkin ada yang dhaif, tapi masyhur kata-kata tersebut, hadis tersebut. Ia merupakan kata-kata yang muktabar dalam bentuk yang paling ringkas. Hadis-hadis ini dikumpulkan oleh hamba yang paling berhajat kepada kebaikan Tuhannya yang Maha Mencipta, Ali bin Sultan Muhammad Al-Qari. Jadi Imam Ali Al-Qari ini dengan tawaduk, merendah diri dia kata dia hamba yang paling berhajat kepada kebaikan Tuhannya. Afqar ibadillah. Afqar al-ibad ila rahmatillah. Apatah lagi kita, kalau beliau ini seorang alim besar, apatah lagi kita ini lagilah sangat-sangat berhajat, fakir, sangat-sangat fakir, afqar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberi balasan kepada keduanya, dengan mungkin merujuk kepada diri dia dan ayah dia, sebab dia sebut nama dia Ali bin Sultan Muhammad. Semoga Allah memberi balasan kepada keduanya dengan rahmatnya yang tersembunyi dan pemurahnya yang sempurna. Kita ini diharap akan termasuk dalam kalangan yang mendapat ganjaran sebagaimana kalam Rasul yang terpuji lagi dimuliakan. Sesiapa yang menjaga untuk umatku 40 hadis daripada sunnahku, man hafiza ala ummati arba'ina hadithan min sunnati, aku akan masukkannya di dalam syafaatku pada hari kiamat kelak. Adkhaltuhu yaumal qiyamah fi syafa'ati. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu An-Najjar. Jadi kalau kita lihat, para ulama hadis bersepakat bahawa semua hadis yang menyebut sesiapa yang menjaga untuk umatku 40 hadis, man hafiza ala ummati arba'ina hadithan, walaupun banyak jalan-jalan riwayatnya, hadis ini tetap dhaif. Ini adalah disepakati oleh ulama hadis sebagai hadis yang dhaif. Tetapi boleh diterima dalam bab fadilat amalan, fadail amal, untuk kita mendapatkan kelebihannya itu, untuk dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada banyak hadis-hadis berkaitan bagaimana kita nak mendapatkan syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin nanti ada satu siri boleh kita kupas macam mana hadis-hadis nak dapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Ini di antaranya mungkin boleh dimasukkan juga, kita memelihara atau menjaga untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 40 hadis. Dan bila dikumpulkan, ada dikaji oleh Syekh As-Sayyid Al-Hafiz Ahmad Al-Ghumari. Jalan-jalan riwayat hadis ini didapati ada 14 jalan riwayat daripada 14 sahabat Nabi. Jadi banyak jalan riwayat dia. Ada 14 sahabat yang meriwayatkan hadis yang seumpama ini. Walaupun berbeza, hujung dia tu berbeza. Di sini disebut maknanya dapat syafaat Nabi lah. Tapi dalam riwayat yang lain disebut akan dibangkitkan di kalangan para fuqaha dan ulama dan sebagainya. Ada berbagai-bagai riwayat. Walau bagaimanapun setiap satu riwayat itu ada masalah. Itu yang menjadikan kesemuanya dhaif. Tak ramai yang mengatakan hadis ini hasan. Biasanya kalau dalam ulum al-hadis, dalam ilmu hadis kita belajar, bila hadis dhaif dikuatkan, dhaif ringan lah, hadis dhaif yang ringan dikuatkan, disokong oleh hadis dhaif yang ringan juga, maka dia boleh meningkat kepada hadis hasan li ghairi. Dia boleh campur-campur begitulah. Ini kaedah yang dipegang oleh majoriti ulama. Adapun yang tak pegang kaedah itu lain ceritalah. Tapi ini kaedah yang dipegang oleh jumhur ulama. Jika hadis hadis dhaif yang ringan dikuatkan, disokong oleh hadis dhaif ringan yang lain, maka dia boleh meningkat kepada hasan li ghairi. Tapi untuk konteks hadis ini tak berlaku.
Kecuali ada juga yang mengatakan berlaku juga, iaitu Imam Al-Qari sendiri menyebut bahawa hadis ini jadi hasan. Dia menyebut ini dalam sebuah kitab beliau berjudul Mirqatul Mafatih. Beliau menyebut dalam kitab Mirqat Al-Mafatih, berdasarkan banyaknya jalan-jalan riwayat hadis ini, maka dia meningkat kepada hasan li-ghairi. Wallahu taala alam. Yang penting kita dapat menghayati hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak kiralah sama ada 10 hadis, 20 hadis, 40 hadis, 100 hadis tapi bila kita lihat ramainya kitab-kitab yang dikarang oleh alim ulama khusus berkaitan dengan 40 hadis dalam topik-topik tertentu, maknanya mereka ini berlumba-lumba untuk mendapatkan fadilat tersebut. Jadi kalau alim ulama ni berlumba-lumba, kita ni apatah lagi. Baik, hadis yang pertama. Style Imam Al-Qari ni, dia bawakan hadis ini sangat-sangat ringkas. Dia tak bawakan sahabat yang meriwayatkannya, kerana biasanya ikut adat kebiasaan ahli hadis, bila dia nak menyebutkan hadis, maka dia kena bawakan siapa sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut, ataupun disebut rawi al-a'la lah, perawi tertinggi. Biasanya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian diriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda sekian-sekian. Ini adat kebiasaan ahli hadis, dia membawakan hadis dalam bentuk begitu. Tapi Imam Al-Qari dia mungkin dia menggunakan cara yang lebih ringkas. Dia terus sebut matan hadis sahaja. Dia terus sebut matan hadis sahaja. Yang pertama, hadis mungkin kita sebut sabda Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-iman Yaman. Iman itu milik orang-orang Yaman. Jadi hadis ini bila kita tengok, faham, macam tak faham. Kalau tengok sekali lalu tu, iman ini milik orang-orang Yaman. Macam mana dengan orang-orang lain pula? Ini hadis ini sahih, riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim dalam sahih mereka. Jadi bila kita lihat bagaimana orang-orang Yaman, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi dia menghadapi kesukaran untuk menyampaikan dakwahnya ini kepada masyarakat Arab Quraisy pada masa itu, sangat susah. Tak boleh nak terima. Tak boleh nak terima. Sampailah 13 tahun di Mekah itu, tak ramai yang bersedia untuk menerima tauhid iman yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta Nabi pernah pergi ke Taif, dibaling, dan juga apabila Nabi berhijrah ke Madinah, Nabi juga menyampaikan ajaran Islam ini kepada kabilah-kabilah yang ada di sekitar Madinah. Ada satu ketika itu bagi dia menghantar satu rombongan dakwah ini ke suatu kabilah, tapi semuanya dibunuh, lebih kurang dalam 70 orang. Semuanya kena ambush, kena serang hadap, semuanya kena bunuh, syahid. Jadi susah orang-orang Arab ini dia nak menerima ajaran Islam itu. Tapi orang-orang Yaman ini, Nabi utuskan Muaz bin Jabal ke Yaman. Mereka ini bila diseru untuk menerima Islam, mereka dengan mudah untuk beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah, tak payah nak susah payah. Bila diseru untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah, mereka ini terus terima tanpa ada kesukaran. Jadi sebab itulah Nabi menyebut al-iman Yaman. Maknanya orang yang bagus, yang baik ini, maknanya kalau disuruh kepada kebaikan ini, dia tak payah banyak cakap. Terus je terima, okey, baik. Dia tahu itu adalah benda benar, benda yang baik, benda yang betul, benda yang hak.
Sebab itu Nabi menyebut al-iman yaman. Ya. Itu maksud dia. Ya. Jadi maknanya kalau diri kita ni susah nak menerima teguran, nasihat apa, kena ingat hadis ini. Ya, maknanya jangan berat untuk menerima nasihat, teguran dan sebagainya lah. Kita tengok Nabi puji orang-orang Yaman ini sebab mereka mudah untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis yang kedua, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-aiman fal-aiman. Ringkas saja. Al-aiman kanan, ini sebelah kanan. Fal-aiman, kemudian sebelah kanan. Itu yang terjemahan secara literal lah. Tapi yang diterjemahkan oleh Al-Fadhil Sa'adilan, didahulukan yang kanan dan seterusnya. Ini adalah khususnya dalam proses pemberian. Ya, dalam proses pemberian, bila kita nak memberi itu, biasanya ada beberapa orang ataupun ramai orang. Jadi kita kena tahu nak mulakan daripada mana? Kiri, kanan, tengah. Kena ambil kanan. Nabi dah ajar, ambil yang kanan. Ya, sebab kanan itu adalah bahagian yang dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Hadis ini hadis yang sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi dengan sabdaan baginda yang ringkas ini, al-aiman fal-aiman. Jadi kita dapat panduan bahawa apa-apa sahaja dalam urusan kita, tindak tanduk kita, pastikan yang kanan dulu. Yang kanan, ya. Makan pun dengan tangan kanan, minum tangan kanan, ya. Nak keluar rumah dengan kaki kanan, dahulukan yang kanan. Kecuali kalau ada yang Allah Ta'ala jadikan tak boleh guna kanan, kidal, ya. Itu dia kena cubalah makan dengan kanan, ya. Minum dengan tangan kanan, ya. Masuk masjid dengan kaki kanan, ya. Masuk ke tandas bukan dengan kaki kanan, kaki kiri, keluar dengan kaki kanan. Tandas lain. Baik, kena usahalah. Walaupun mungkin dalam dia nak menulis apa tu, dia mungkin tak mampu. Bolehlah guna kiri, ya, nak menulis, nak menggunakan benda-benda yang lain. Tapi dalam hal-hal yang makan, minum yang maknanya berkait dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, sebaiknya diusahakanlah. Wallahu taala alam. Baik. Hadis yang ketiga, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ukhbur taqlihi. Maksudnya, selidikilah manusia, kamu akan membencinya. Apa ni maksudnya ni? Hadis riwayat Abu Nuaim. Walaupun hadis ini dengan sanad yang dhaif, tetapi dari segi maknanya itu benar. Maknanya selidikilah manusia, maknanya kalau kita lihat hal ehwal manusia ini, kalau kita selidiki, maknanya kita akan rasa tak suka. Apa yang mereka lakukan, apa yang mereka buat, ya. Jadi kita tak suka. Ataupun kita akan bertentangan dengan mereka. Akan berlaku perselisihan pandangan, perselisihan pendapat. Ini biasa. Jadi kalau kita selidiki manusia ini, kita akan rasa begitu. Maksudnya tak payah selidikilah. Tak payah. Serahkan urusan mereka itu, apa yang mereka lakukan itu, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dalam masyarakat kita ni, kalau kita nak cari buruk, aib, senang aja. Sangat senang. Jadi sebaik-baiknya tak payah. Jadi hadis ini bukanlah dia nak galakkan supaya kita selidikilah manusia ini, nak cari kesalahan dia, bukan. Maksudnya tak payah kita selidiki manusia ni, ya. Maka kamu akan membencinya. Jadi kita bukan disuruh untuk membenci mereka, ya. Kita disuruh untuk berkasih sayang, ya, sesama manusia, sesama, ya, saudara Islam. Jadi itu yang disuruh oleh syarak. Jadi kita tahu makna hadis ini berdasarkan kepada dari dalil syarak yang lain lah, ya, yang menyuruh kita supaya berbuat baik kepada orang lain, berkasih sayang sesama Islam dan seumpamanya lah, ya.
Jadi janganlah kita selidiki manusia ini, ya, maka kamu akan membenci. Jadi macam-macam apa ni yang kita akan jumpa nanti, baik tak payah, ya. Tak perlu jaga tepi kain orang. Hadis yang keempat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arhamakum arhamakum. Apa maksudnya? Kalau arham itu ialah apa ni, hubungan silaturahim ni. Hubungan silaturahim. Kamu sekalian, hubungan silaturahim kamu sekalian, 2 kali. Tapi terjemah di sini, kaum kerabatmu, peliharalah kaum kerabatmu. Maknanya dari segi penjagaan silaturahim ini sangat penting, ya. Jangan ada sampai apa ni bermusuhan, tidak bertegur sapa. Ya, kalau kita tengok hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang silaturahim ini sangat banyak, ya. Antara yang ringkas, ya, orang yang memutuskan silaturahim ini tidak akan masuk syurga, ya. La yadkhul al-jannah qati'. Ya, tidak masuk syurga orang yang memutuskan silaturahim. Ya, jadi kena ingat, menghubungkan silaturahim ini ada banyak kelebihannya, antaranya dipanjangkan umur, ya. Orang yang menghubungkan silaturahim ini akan dipanjangkan oleh umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kena jaga, ya, hubungan silaturahim ini sesama saudara kita yang paling dekat, ya, adik-beradik, kemudian pak cik, mak cik, sepupu, dua pupu. Dia punya keutamaan itu dia ikut lapisan tu. Tengok lapisan, ya. Jadi siapa yang perlu didahulukan, siapa yang perlu dikemudiankan. Jadi sampailah kepada sahabat-sahabat, saudara se-Islam yang lain lah, ya, yang lebih luas, yang lebih umum lagi. Jadi Nabi sangat menitik beratkan tentang silaturahim, ya, dengan sabdanya arhamakum arhamakum, ya. Ungkapan yang ringkas tetapi mengandungi maksud yang sangat dalam. Hadis yang kelima, isfa'u tu'jaru. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jadilah perantara. Isfa'u, jadilah kamu sekalian perantara. Perantara apa ni? Ya, tu'jaru, kamu akan diberi pahala. Ya, kamu sekalian akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala perantara, dengan erti kata kita membantu orang lain yang dalam kesusahan, yang mungkin memerlukan bantuan pertolongan daripada orang lain, tapi dia tengok tak ada siapa nak tolong. Jadi kita lihat orang-orang seperti ini, kita bantu, kita tolong. Kita tolong. Jadi kita ini sebagai perantara lah, kita membantu, menolong tu, kita ini sebagai perantara, ya, untuk menyelesaikan keperluan dia, untuk kita meringankan beban yang dihadapi dan seumpamanya lah, ya. Jadi kita menjadi perantara, ya, dalam urusan, memudahkan urusan orang lain, ya, kita berusaha. Ini pahala dia besar, ya. Membantu orang lain ini pahala dia besar, ya. Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhih. Ya, dan Allah Taala itu sentiasa, ya, membantu hamba-Nya selama mana, ya, hamba itu membantu saudaranya. Ya, selama mana hamba itu membantu saudaranya yang lain, maka dia akan sentiasa dibantu juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kalau kita nak belanjakan harta, infakkan harta, beri sumbangan, ya, berikan sedekah itu, maknanya kalau boleh jangan berkira. Ya, kita bantu orang, kita yakin Allah Taala akan bantu kita, insya-Allah. Ya, kita akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam musim PKP, ya, kita menghadapi wabak COVID-19 ini, ya, mungkin ada, ya, jiran-jiran, tetangga, saudara mara kita yang mungkin dalam keadaan susah, sukar. Jadi kita bantu ini, ya. Kalau tak boleh dengan wang ringgit, dengan tenaga lah, dengan semampu mungkin lah, ya, dengan menjaga peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh kerajaan lah, ya, sepanjang musim PKP ini. Baik. Hadis yang keenam, a'linun nikah.
Ini famous lah ni, ya. A'linun nikah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, isytiharkanlah, iklankanlah, isytiharkanlah pernikahan, perkahwinan. Tak boleh sorok-sorok. Nikah kahwin ni benda yang tak boleh disorok-sorok. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Ya. Kalau hadisnya daif, saya akan sebutlah, ya. Tapi kalau hadis itu sahih atau hasan, saya tak sebut, ya. Dari segi darjat hadis atau status hadis. Saya akan sebut kalau hadis itu mungkin dari segi sanad dia daif. Baik. Jadi mengikut hadis ini, kita perlu untuk mengiklankan, memasyhurkan pernikahan itu supaya orang tahulah bahawa si fulanah maknanya perempuan itu sudah dimiliki, tak boleh nak nak kacau dah. Tak boleh nak kacau. Jadi orang tahu dah, okey, si fulan ini dah berkahwin dengan si fulanah. Jadi orang tak berburuk sangkalah. Jadi kalau kita sembunyikan pernikahan ini, tiba-tiba tengok, perutnya besar, mengandung. Jadi orang pelik lah. Sebab itu penting, untuk kita isytiharkan pernikahan. Ini penting, sebab dia berkait dengan zuriat yang akan lahir, yang akan mewarisi, yang akan menjadi generasi seterusnya. Ini penting. Hadis yang ketujuh, akrimu al-khubz. Ini mungkin pelik sikit bunyi dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, muliakanlah roti. Kalau dalam masyarakat Arab ini, makanan ruji dia, makanan asasi dia roti lah. Kalau kita nasi. Mungkin kalau dikiaskan itu, muliakanlah nasi. Ini maknanya makanan utama bagi penduduk sesuatu tempat itu, kita kena muliakan. Sebab apa disebut supaya dimuliakan ini, antaranya hikmahnya ialah supaya redha dengan rezeki yang ada. Maknanya inilah rezeki Allah Ta'ala beri pada hari ini. Ini rezeki yang Allah Ta'ala beri. Jadi kita kena bersyukur, dan di antaranya ialah kita tidak memandang remeh, memandang ringan dengan rezeki yang Allah Ta'ala beri ni. Kita bersyukur, sangat berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang memberikan kita rezeki tersebut. Jadi kita kena muliakan dia. Dan juga supaya kita tidak membazir, yang kita muliakan dia. Kalau yang pernah duduk di dalam masyarakat Arab itu mungkin dia faham lah. Sebab orang Arab ni bila dia tengok roti itu, walaupun macam dibuang dekat tepi jalan, dia akan ambil, dia akan ambil, dia buang debu-debu, lepas tu dia angkat dan dia letakkan di tempat yang elok lah, di tempat yang tinggi sikit supaya tidak dipijak-pijak oleh orang. Dia ambil roti tu, dia muliakan roti tu. Jadi supaya nak menunjukkan bahawa benda tu rezeki, kenapalah dibijak-bijak, dibuang-buang. Roti orang Arab ni bukan roti yang macam kita makan roti putih itu, bukan. Roti yang 4 segi, maknanya kalau jatuh dicampak ke tanah tu, jatuh tu, kalau kita ambil pun dia tak kotor. Kita boleh buang. Ini dulu saya pernah duduk di Mesir dulu, bawah apartmen saya tu kilang buat roti Arab. Memang bau dia sedap lah, buat roti Arab. Memang dia campak-campak gitu aje. Kadang-kadang jatuh ke tanah tu dia ambil dan di kuis-kuis saja debu-debu tu. Dia tak ada masalah, dia tak melekat. Jadi tidak membazir. Dan antara hikmahnya juga ialah supaya kita sentiasa bersyukurlah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Taala suka kalau kita dapat makan minum itu, kita mengucapkan pujian kepadanya. Sekurang-kurangnya kita ucap alhamdulillah. Hadis yang ke-8 disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ilzam baitak, tetaplah kamu di rumahmu. Ilzam, lazimilah rumahmu. Kita dalam musim COVID-19 ini memang
kita amalkan hadis ni lah. Ilzam baitak. Tetaplah kamu di rumah. Tapi hadis ni sebenarnya dia ada kronologi, ada sebab al-wurud, ya, sebab kenapa Nabi ucapkan ilzam baitak, ya. Seperti mana yang diriwayatkan oleh At-Tabarani itu, iaitu seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, ya, dia berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi bersabda kepada beliau, ya, jika kamu melihat manusia membunuh satu sama lain, ya, jika kamu melihat manusia membunuh antara satu sama lain, ya, maka kamu pergilah kepada sebuah batu, dan pecahkanlah pedang kamu dengan batu itu, ya. Maknanya kita hempaskan pedang itu dekat batu tu kuat-kuat sampai pecah pedang tu, ya. Ataupun sampai bengkok lah, ataupun sampai tumpul, rosak, ya, sampai rosak pedang tu tak boleh guna. Sedangkan manusia ni membunuh antara satu sama lain ni. Ya, jadi Nabi kata bila kamu melihat manusia yang membunuh antara satu sama lain, ya, maknanya bermusuh-musuhan, bertelingkah, ya, berselisih faham sampai begitu sekali, maka hendaklah kamu pergi, ya, kepada satu batu dan hempaskanlah pedang kamu ke batu tersebut. Kemudian ilzam baitak, kemudian tetaplah kamu di rumahmu. Maknanya jangan campur apa yang berlaku, ya. Jadi permusuhan, pertelingkahan yang berlaku itu jangan kamu campur, ya. Duduklah di rumah kamu, itu lebih selamat, ya. Untuk diri sendiri, untuk keluarga, selamat harta benda dan juga selamat agama, ya, selamat agama, ya. Jadi ini galakkan Nabi, ya, supaya tidak memarakkan lagi permusuhan, pertelingkahan, ya, peperangan saudara yang berlaku inilah, ya. Jadi Nabi kata ilzam baitak. Jadi kita sempena COVID-19 ini juga mungkin kita lihat, ya, dalam keadaan manusia ini, ya, kalau kita buat macam biasa, kita tengok mereka ni, saya pun tak faham, ya, mereka ni yang menjuarai dalam kes wabak COVID-19 ini, ya, berpuluh-puluh ribu dah meninggal dunia, ya. Sebab inilah, ya, dia tak ilzam baitak. Sepatutnya ilzam baitak, ya, tetaplah kamu di rumahmu. Hadis ini dia maknanya merujuk kepada situasi tertentu. Maknanya bukanlah kita boleh pakai sepanjang masa, ya. Sebab ada hadis lain yang menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Ya, sebaik-baik manusia adalah yang paling memberi manfaat kepada manusia yang lain. Jadi kalau duduk rumah saja tu macam mana kita nak bagi manfaat kepada manusia yang lain? Tapi boleh juga macam apa yang saya buat ini, walaupun duduk rumah saja. Mudah-mudahanlah sedikit manfaat dapat saya kongsikan kepada tuan-tuan puan-puan sekalian. Wallahu taala alam. Hadis yang ke-9, tahadau tahabbu. Tahadau tahabbu. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kamu saling memberi hadiah, pasti kamu saling mengasihi. Ya, pasti kamu saling mengasihi. Riwayat Abu Ya'la. Ya, riwayat Abu Ya'la. Tahadau maknanya hendaklah kamu saling memberi hadiah, ya. Supaya kamu dapat kasih sayang, ya, kasih mengasihi antara kamu sekalian, ya. Maknanya tidak berlaku rasa hasad dengki, permusuhan, nak berselisih faham. Jadi caranya untuk kita mengelakkan benda-benda seperti itu ialah dengan memberi hadiah. Nabi dah tunjukkan cara dia. Ada banyak cara lah, tapi ini salah satu cara dia memberi hadiah. Hadiah ni tak semestinya mahal. Tak semestinya mahal. Kadang-kadang kita bagi sebiji kuih cukup, kan. Sebiji kuih. Kita bagi ini hadiah. Orang suka, ya. Orang suka. Dia akan ingat tu, orang ni dia bagi aku makan kek ni, ya, dia bagi kek ni, alhamdulillah syukur. Orang akan ingat sampai bila-bila. Itu di antara kaedah yang mudah bagaimana untuk kita menjalinkan kasih sayang, ya, di dalam hubungan masyarakat, ya.
Jadi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita baru sampai 9 hadis, tapi dah saya tengok di sini 50 minit. 50 minit agak panjang. Mungkin saya tutup dengan hadis yang ke-10 lah. Ya. Saya tutup dengan hadis yang ke-10, bakinya mungkin dalam siri-siri yang lain, ataupun saya tak perlu ulas panjang lah. Maknanya baca hadis tu ulas pendek-pendek. Mungkin cepat habis lah. Tapi kalau ulas panjang, biasalah ya, dia akan drag, masa tu akan jadi panjang. Jadi baru sampai hadis yang ke-10, mungkin ini adalah hadis yang terakhir untuk siri ini, dan siri yang akan datang kita sambung insya-Allah. Hadis yang ke-10 ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-harbu khid'ah. Dia ada boleh 3 bacaan ini dari segi bahasa Arab. Sama ada khada'ah, khid'ah, khuda'ah, boleh. Ya. Peperangan itu satu muslihat. Ya. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim, yang mana ini merujuk kepada kaedah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya dalam peperangan ini dia mesti ada muslihat. Dia tak boleh serang bodoh-bodoh macam tu. Mesti kena ada cara, kaedah, teknik, strategi. Mesti ada strategi. Bila kita lihat peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, contohnya Nabi nak perang Badar contohnya. Jadi Nabi memilih bahagian yang ada lopak air. Yang ada lopak air. Jadi yang bahagian musuh itu dia tak ada lopak air. Jadi bila mereka dahaga apa semua, mereka tak boleh nak minum air. Tapi yang bagian orang Islam ini, kalau mereka dahaga apa semua, mereka boleh minum air. Jadi ini strategi. Kita ambil mana tempat yang terbaik, kedudukan yang terbaik. Seperti perang Khandaq. Apabila orang Quraisy, jahiliyah, orang kafir Quraisy datang, mereka terkejut bila melihat di depan mereka itu ada parit yang dalam, tak boleh nak lalu. Kalau nak lalu tu kena buat jambatan, susah sikit. Mereka terkejut sebab ada parit yang dibina oleh Nabi dan para sahabat baginda atas idea Salman Al-Farisi. Jadi ini adalah disebut muslihat dalam peperangan. Jadi ini berkait dengan strategi peperangan lah. Begitu juga kita dalam menghadapi COVID-19 ini juga macam perang jugalah. Mungkin pak cik makcik di sana dulu pernah menghadapi darurat, zaman darurat dulu, tak boleh keluar rumah. Jadi mungkin lebih kurang lah apa yang kita hadapi sekarang ini. Jadi macam peperangan juga ni. Jadi ada juga rakan-rakan kita, sahabat-sahabat kita yang mungkin terperangkap di mana-mana, macam di College Universiti Islam Selangor Kuis sendiri, ada sebahagian pelajar yang tak dapat nak pulang ke rumah, mereka terpaksa duduk di situ. Mungkin ada yang boleh membantu mereka ini meringankan dari segi makan, minum dan urusan mereka lah. Jadi kalau ada yang sedia untuk memberi bantuan ini, sangat baiklah. Bahkan kuis sendiri ada melancarkan tabung khas COVID-19 kuis. Jadi sesiapa yang ingin membantu bolehlah untuk menyumbang kepada tabung tersebut. Dan di samping itu saya juga mengambil peluang lah. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala angkat wabak COVID-19 ini secepat mungkin, terutama dengan berkat bulan Ramadan yang akan tiba tidak lama lagi. Dan kalau di kuis ini nanti akan masuk sesi yang baru. Jadi saya mengambil peluang untuk mempelawa semua pelajar menyambung pengajian di kuis. Dan di kuis ini dia bukan sampai sarjana muda saja, ada sampai master. Daripada diploma, sarjana muda, master dan pengajian peringkat PhD, yang mana tuan-tuan puan-puan boleh layari laman web kuis, quiz.edu.my untuk mendapatkan keterangan lanjut. Senang saja pergi ke quiz.edu.my untuk mendapatkan maklumat tentang program-program yang disediakan. Sangat-sangat banyaklah. Kalau nak pengkhususan hadis,
pun ada, ya, di peringkat master dan juga peringkat PhD. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, itu saja yang mungkin saya dapat kongsikan pada pagi ini. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan itu, ya, ada manfaatnya, ya, dapat dimanfaatkan, ya. Dan yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, dan sebarang kelemahan itu datang daripada diri saya sendiri. Ya, jadi saya mohon ampun dan maaf kalau ada salah silap, dan saya mohon untuk mengundurkan diri, dan mungkin kita berjumpa kepada siri yang lain insya-Allah taala. Dan saya sudahi dengan ucapan aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.